أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dikasihi, yang berusaha mengurusi Masjid Al-Jawahir, Cikgu Roslan serta AJK-nya, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, pegawai syarak, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia rahmat dan nikmat Allah taala. Malam ni kita dipertemukan kembali oleh Allah taala. Saya tak salah, saya 15 bulan 12 pengajian kita terhenti di situ. Ni kita sambung tak salahnya. Jadi alhamdulillah, syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberi keizinan kita untuk berada di rumahnya, berada di rumah Allah taala, berada di dalam satu tempat yang tidak mungkin didapati kemuliaannya selain yang disebut sebagai masjid atau musalla, masjid, tempat sujud. Alhamdulillah. Dan semoga pertemuan kita malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan perpisahan nanti dipelihara oleh Allah taala insya-Allah. Tahniahlah kepada ahli jawatan kuasa masjid dan juga ahli-ahli qaryah sebab dapat kapet baru. Tahniah semua, alhamdulillah. Manfaatkan apa yang orang sedekah itu dengan simpan, tebar-tebarkan. Alhamdulillah. Baik, kita akan sambung pengajian kita pada muka surat 390. Betul tak? 390. Dan pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tuni bi a'malikum la ta'tuni bi ansabikum." Betul. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih di dalam tajuk yang ketiga, iaitu hal orang yang terlambat amalannya. Hal orang yang terlambat amalannya. Wa man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man abta'a bihi amaluh lam yusra' bihi nasabuh. Maksudnya barang siapa yang terlambat dengan dia akan amalannya, tidaklah akan segera naik dengan dia nisabnya, yakni keturunannya. Ini tajuk yang dibicarakan pada malam ini insya-Allah.
Dan pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ituni bi a'malikum la ta'tuni bi ansabikum." Datanglah kamu kepadaku dengan segala amalan kamu. Janganlah kamu datang membawa kepadaku dengan segala keturunan kamu. Ingat, di akhirat nanti kita jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dengan nasab. Kata dunia bolehlah, kalau ada kekuasaan selamat tu. Kan? Anak siapa? Tan Sri. Takut polis tau. Nasab. Ni anak siapa? Ni anak orang kaya. Orang kaya berlapan, orang kaya 16, orang kaya 32. Imam Ibrahim seronok dengar tu, lama tak dengar. Orang Perak ada tu, orang kaya 8. Jadi nasab. Nah, orang Hindu, agama Hindu, dia ada dia punya kasta, bangsawan, paria. Yang bangsawan ni cantik sikit. Hantaran lah ni 20,000 bangsawan. Kena hak paria dia kata RM3 pun tak barah. Jadi datang kita kepada Allah Ta'ala nanti melalui hadis ini, iaitu kita disuruh beramal dengan seamalnya sebanyak mungkin di atas dunia ini untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak su Allah Ta'ala, kita tak boleh nak apa su, nak saman, nak dakwa Allah Ta'ala di atas kehebatan keturunan kita semasa di dunia. Tak. Amal sahaja yang akan diambil kira oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Ta'ala tak tengok akan tubuh badan kamu, rupa paras kamu, tapi Allah tengok kepada hati dan juga amalan kamu. Kan? Dah dekat nak pergi kubur dah, duk tak mau taubat lagi. Aduh, dah. Jangan tuan-tuan. Amalan ini mesti istimrar, berterusan. Bukan dia sekejap buat, sekejap tinggal. Peri pentingnya 5 waktu jangan ditinggalkan langsung. Di samping untuk menutup kurangnya pahala dengan qabliyah ba'diyah. Tutup. Kadang-kadang orang bercakap, orang bertanya, siapa orang paling kaya atas dunia ni? Kita jawab apa? Bill Gates lah. Kan? Bill Gates lah kaya, bilion. Kalau kat Malaysia, ada yang gula apa nama? Siapa tokai gula kat Malaysia? Robot kok. Hari-hari orang makan gula sampai terkejim ni. Kedai tak ada gula, bagi ayam kosong, teh kosong, semua kosong, orang tak datang lah. Kan? Tapi bila orang memikirkan tentang dunia semata-mata, dia jawapan dia tu jawapan dunia. Tapi kalau orang itu berada dalam konteks yang sebenarnya, orang yang paling kaya ialah orang yang tidak meninggalkan solat 2 rakaat sebelum subuh. Baginya seisi langit dan bumi. Hebat tu. Kita ni dah nak dekat dah dengan kubur ni, kena ingat hak benda macam tu. Kena banyak zikir. Zikir tak perlu nak tunjuk ke orang. Tak perlu, dalam hati. Sebab tu hati ni tiada siapa yang boleh mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Rasulullah SAW pun tak tahu, walaupun kekasih Allah Ta'ala. Tapi insting, orang kata apa insting ni apa? Merasai. Dia merasai, boleh bagi tahu. Tapi bila disebut Rasulullah SAW, sudah tentu kekuatan baginda adalah dengan wahyu.
dengan wahyu. Kita cakap bohong. Itu je lah. Beda dah. Wahyu ini benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sallallahu alaihi wasallam tidak akan menutur sesuatu itu menerusi hawa nafsunya, tapi dia menutur adalah wahyu yang didatangkan melalui Jibril alaihi salam. Baik, itu beramal ini berpandukan kepada Al-Quran dan Al-Hadis ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tepat. Kalau ikut nafsu ni, Allahu Akbar, boleh merosakkan segala amalan kita. Itu nafsu. Kalau ikut hawa yang disebut sebagai nafsu, rosak. Baik, itu nafsu ini mesti diimbangi dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan tinggal baca Quran. Tak boleh ustaz, tak boleh ambil kayu katok tu, lepas tu suruh belajar pula. Oh, tak boleh marah ni. Ambil kayu bagi sekali. Dulu muda-muda kecil-kecil tak nak belajar. Besar-besar baru nak belajar. Susah guru. Belajar tuan-tuan. Minal mahdi ilal lahdi. Daripada buayan sehinggalah ke liang lahat. Belajar. Sedikit memadai, banyak terbaik. Janji kita belajar supaya kita terlepas daripada hukum fardu kifayah menuntut ilmu yang diwajibkan ke atas kaum muslimin dan juga kaum muslimat. Jadi yang menjadi perhitungan asas bukan keturunan, tetapi adalah amalan. Amalan ini mesti juga menjurus kepada konsep ikhlas. Ada orang buat amalan kerana manusia, hapus, kosong, sifar, kerana manusia. Nak tunjuk ke manusia, ni aku ni, aku rajin. Bila pergi rumah dia tengok pakai selok pendek elok. Kalau main semayang tu dia jubah meleret, masuk lagi baju hak dalam jubah. Habis tengok betul-betul tengok orang lain macam apa ni. Jangan. Jangan kita terpedaya dengan godaan syaitan, lebih lagi hawa nafsu. Jangan terpedaya, takut. Suatu hari kita akan mengikut jejak-jejak syaitan itu. Jadi yang menjadi perhitungan asas bukan keturunan tetapi amalan. Keturunan Abu Lahab mulia. Abu Lahab ni mulia di sisi orang-orang kafir Quraisy Makkah, amat mulia. Dan juga orang yang kaya. Orang yang kaya raya. Keturunan Rasulullah SAW semua kaya. Kecuali Abu Talib. Abu Talib tak kaya. Tapi dia mulia di segi keturunan dalam konteks Quraisy, kafir Quraisy ketika di Mekah ketika tersebut. Abu Lahab, bila saja disebut kepadanya, Suhaibah datang, ya Tuan, engkau telah mendapat seorang anak saudara lelaki. Beritahu, dapat anak saudara lelaki. Bila dia dengar anak saudara lelaki dia dilahirkan daripada adiknya, adik ipar dia iaitu Aminah, apa dia buat? Aku gembira, sembelihlah 100 ekor unta. Unta dia sembelih 100 ekor senang. Tuan-tuan tahu harga seekor unta berapa? 10,000 tak lari pula ni. Kalau 100 ekor tak sejuta. Relax, orang kaya. Allah. Dan terus dia membebaskan Suhaibah sebagai hambanya. Di atas berita tadi. Cuba tengok.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi sekalian alam. Bukan orang Islam tu, orang kafir pun seronok dan membebaskan hamba. Suwaibah menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa hari? 3 hari 3 hari. Dia nyusu 3 hari. Tetapi dia adalah celaka. Abu Lahab ni mulia di sisi orang-orang kafir Quraisy, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah manusia yang celaka. Dan Allah rakamkan di dalam Al-Quran dan diberi dengan surah, iaitu apa? Surah apa? Lahab. Surah Lahab. Surah Roslan tak ada. Surah Nawawi pun tak ada. Surah Rainbow lagi tak ada. Surah Lahab dirakamkan oleh Allah Ta'ala padahal dia ni bukannya orang Islam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu, istrinya hammalatal hatab, yang bawa kayu bakaran. Fi jidha hablum mim masad. Kat isteri dia tu ada apa? Di lehernya sejenis tali dari tali-tali yang dipintal. Tabat, celaka. Satu perkataan yang hina, tuan-tuan. Tabat, celaka atau binasa kedua-dua tangan Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab. Bukan saja tangan celaka, binasa, tapi dirinya bersama-sama dengan tangan tadi. Allah rakamkan bagaimana manusia ini akan dihumban ke dalam neraka yang amat sengsara keadaannya dan pedih. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan apa yang dia usahakan itu tidak dapat menolongnya. Sisi orang kafir Quraisy mulia. Sisi Allah dia adalah manusia sehina-hina manusia. Sesla naran zata lahab, dan ia akan menderita api neraka yang marak menjulang beserta dengan istrinya. Wa imra'atuhu, isteri dia Ummul Jamil bin Harbin. Isteri dia nama Ummul Jamil bin Harb. Abu Lahab ni bukan nama sebenarnya, hanyalah gelaran. Nama dia sebenar adalah Abdul Al-Uzza. Abdul Al-Uzza. Dia Abu Lahab ni gelaran sebab pipinya selalu nampak kemerahan. Kan keturunan Rasulullah, kan? Mestilah handsome. Bapa saudara daripada Sulbi Abdul Muttalib. Kemerahan. Kita orang Melayu ni ada muka merah. Siapa ada muka merah? Orang Melayu. Kebanyakan sawo matang. Tapi hitam jangan sebutlah, memang tak gelap. Itu. Dan dibandingkan, dibezakan, dibuat perumpamaan sedang keturunan Salman Al-Farisi tidak sebanding dengan keturunan Abu Lahab, tetapi dia adalah bahagia. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni sedikitlah saya ambil data dia. Pada asalnya dia adalah beragama Majusi. Orang dia gelap orang gelap. Kulit dia gelap. Negro lah kita kata. Jadi dia berhijrah ke Syam dan seterusnya dia ke Madinah. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran. Juga cerita seperti mana
Abu Zar Al-Ghifari, orang Badui, Tulin. Orang Badui, Tulin. Jadi kulit dia lebih kurang. Tuan pernah jumpa dengan orang Badui? Pernah? Orang Badui ni macam orang Melayu. Dia tak sangat. Dia tak macam orang, kalau kita jumpa orang Arab besar lah. Dia tak. Dia orang, kalau kita di Malaysia panggil orang asli. Orang asli. Kalau kat sana panggil orang Badui. Dia orang duduk di pada padang pasir. Abu Zar Al-Ghifari begitu juga. Jadi Salman Al-Farisi ni di awal Islam adalah hamba. Dia dijadikan hamba. Kemudian Rasulullah SAW suruh para sahabat bayar, beli, bebaskan. Dan idea dia adalah idea yang paling hebat ketika mana peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq. Abu Sufyan ketua dia ketika tersebut bagi kaum Quraisy, kafir Quraisy. Jadi dia bagi idea, dia kata ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kita buat parit yang agak besar dan kota Madinah dalam. Kita buat parit besar. Bawah tu kita masuklah macam-macam. Kaca ke apa ke, yang mana orang tak boleh lintas. Akhirnya Abu Sufyan bin Harb ini, mereka mengepung. Tapi kepung sampai bila? Makanan bukan cukup, balik macam tu. Dia idea dia. Tapi dia bahagia. Pada asalnya dia bukan orang mulia. Pada asalnya dia adalah tak siapa-siapa dan juga hamba. Gitulah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada hati dan amal, jadi Allah angkatkan darjat seseorang, insya-Allah. Janji buat itu ikhlas, buat itu kerana Allah Taala. Jadi dia akan dapat apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang membuat satu amal kerana Allah Taala. Dalam Quran ada dijelaskan yang segala manusia, yang segala keturunan manusia tidaklah berguna sama sekali di akhirat kelak, tetapi dia adalah bahagia. Amal. Lihat dalam Al-Quran ada dijelaskan dengan segala keturunan manusia tidaklah berguna sama sekali di akhirat kelak, tetapi yang berguna adalah amalannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, فَإِذَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Surah Al-Mu'minin ayat 101 sampai 103. Dan kemudian apabila ditiup sangkakala, ingat tuan-tuan, bila ditiup sangkakala? Bila dah hampir dengan kiamat. Dia ada dua kali tiup. Kali pertama, lipat habis dunia ni. Lipat habis semua apa ada. Dia kata sebut kan, kalau tuan-tuan ada tengok filem orang putih, dia pandai dah. Orang putih ni, dia buat filem, dia bukan merujuk kepada buku-buku orang kafir, tapi semua dia ambil buku-buku Islam. Sebab tu filem-filem yang dia buat tu memang kita tengok, terutamanya Al-Quran pun dia lihat. Sebab tu filem dia, kalau kat Malaysia laku 3 juta, dia laku 300 bilion. Filem Melayu ni tuan-tuan, dia tak ada apa, cinta, dendam. Cinta, dendam, hak tu ya. Pukul 7 malam dia buka. Hak yang minat tu pakai tak datang masjid. Apa Rahimah
tanpa rahim. Letak begitu je. Tak tahu, memang tahu, memang tengok juga kadang-kadang. Kasi tak tengok. Kan? Tapi berpada-pada lah sampai orang azan pun tak bangun lagi. Nah. Jadi kita terpedaya di situ. Apa dia letak lagi malam-malam pukul 10. Pukul 10 tu tak apa nak tengok sangat, saya tidur. Semua dia letak cerita menyuruh ke arah supaya orang Melayu ni ada hasad dengki. Orang Melayu ni berdendam sampai pak mentua ayah sendiri, mak sendiri pun tak hormat. Dia buat filem macam tu. Allahu Akbar. Katanya apa tu, rate dia Rahimah tanpa Rahim 5 juta kata. Orang tengok begitu 7 malam. 5 juta tengok dia. Kat kedai makan ni orang azan berlambak tu saya kira lagi. Takut tuan. Benarnya kita terperdaya di situ. Esok gambar tu habis juga, keluar gambar lain pula. Tunggu lagi. Lama-lama lah aku ni dah tua dengan melihat filem-filem apa tu, movie pendek Malaysia ni. Mati macam tu terpedaya kita. Pesan-pesan. Nah. Tapi yang sepatutnya yang lebih otoriti menegur siaran-siaran TV ketika tersebut. Pukul 7 macam mana pun mesti buka apa? Alunan-alunan ayat Al-Quran. Pakai tak tengok habis. Ada daripada 5 juta tinggal 5 orang. Tapi tak apa. Sekurang-kurangnya kita tak ditanya oleh Allah sebagai engkau orang yang diberi pegang berkenaan dengan agama ini, kau jaga juga anak-anak bangsa Islam. Kena tengok semua tu. Supaya kita tak leka. Apa yang kita nak kejar di dunia ni tuan-tuan? Dulu kejar daripada umur 17 sampai 40 dah habis dah. Sekarang dah menjangkau 50 ke 60, tunggu mati. Nak kejar apa lagi? Dan tersangkakala yang kedua tadi ditiup, maka dibangkitkan keseluruhan manusia dan dibawa ke satu tempat dinama padang mahsyar untuk diadili oleh Allah Ta'ala. Ketika tersebut takut tuan-tuan. Takut ya amat sangat. Maka pada hari itu tidak ada hubungan keturunan nisab antara mereka. Ketika tersebut tuan-tuan, tak ada dah nak peduli je. Oh, ayah aku, ayah di dunia. Ketika tersebut tak dikatakan derhaka lagi tuan-tuan. Oh, ibu yang melahirkan saya, itu akhirat, dah tak peduli dah. Pandailah masing-masing di atas amalan. Ketika mana anak disebut sebagai derhaka? Ketika dunia saja ada hukum. Akhirat hukum apa lagi? Tak ada hukum dah. Masuk syurga, apa nak makan? Babi pakang boleh makan. Tak ada masalah. Syurga. Tak ada hukum dah. Tak ada air kencing, tak ada berak. Pergi mana? Tu kuasa Allah. Hari-hari dalam keseronokan. Apa tak tahu nak buat seronok ni. Allah bagi keseronokan tu. Hebat. Tuan-tuan, satu kampung di akhirat lebih besar daripada bumi. Satu kampung lebih besar daripada bumi ni. Bila sebut kata lebih besar, yang kita pelik je, tanah ada 1 ekar, anak 10 berubut. Padahal dekat akhirat sana, satu kampung lebih besar daripada dunia. Kenapa tak rebut dunia? Yang kampung di dalam syurga. 1 ekar ni dia berebut je. Dan tidak mereka bertanya-tanya mengenai keluarga mereka dan lain-lain.
Tak dan dah. Masing-masing urusan masing-masing. Barang siapa berat timbangannya, maka merekalah orang yang berjaya. Amalan banyak bila ditimbang berat, maka dia berjaya, muflihun, faizun, dia berjaya. Dan barang siapa ringan timbangannya, maka mereka orang-orang yang merugikan diri mereka. Mengapa disebutkan mereka merugikan? Sebab mereka sendiri yang melakukan perkara yang Allah larang atas dunia. Sebab tu mereka yang rugi. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kalau nak betul-betul bimbing diri kita, setiap kali apa kita nak buat, ingat mati. Tengah makan ingat mati. Motor cekik kata, mati aku ni, padahal orang dah azan. Makan lagi. Sekejap lah, sempat ni. Ini motor cekik mati waktu tu, tak dah semayang. Itu kita rugi tu. Dan mereka kekal dalam Jahannam. Ini bagi orang-orang yang tidak mengaku Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Biarlah perakhiran Allah makhtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Minta pada Allah Ta'ala supaya perakhiran kita ini dalam keadaan perakhiran yang baik. Nak mati tengah dengar kuliah, mati. Bukan mati di meja arak, bukan mati di meja makanan ketika mana belum selesai menunaikan solat. Itu tak baik. Mati tengah buat larangan Allah. Allah. Oh, nak jawab Allah. Mereka kekal dalam Jahannam. Ini tak maulah. Kita jagalah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sehinggalah kita pergi menemui Allah Ta'ala. Jadi ayat ini menjelaskan keadaan manusia pada waktu itu, waktu yang penuh kesengsaraan. Ketika dibangkitkan manusia di padang mahsyar, ketika tersebut semua dalam keadaan dahaga. Semua dalam keadaan lapar. Semua dalam keadaan bertelanjang. Semua dalam keadaan tidak berkasut, tidak berkhatan. Seperti mana kita lihat anak-anak yang baru dilahirkan. Siapa kita nak harap ketika tersebut? Dah tentu yang pertamanya amalan. Amalan lah. Sebab ketika itu orang ramai nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu yang senang. Susah. Sebab orang bilion, manusia bilion. Tuan-tuan pergi buat haji, tuan-tuan bila berada di padang Arafah, tuan-tuan cari isteri hilang pun tak jumpa. Ramai sama putih. Mana pergi bini aku ni? Betul? Itulah keadaan. Nak cari Rasulullah SAW ni susah, tapi Rasulullah SAW akan cari kita sampai dapat. Buat janji dia. Orang yang suka bersalawat ke atas junjungan besar Rasulullah SAW, ada tandanya. Ada tanda dia. Man salla alayya marra sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat ke atas aku satu kali, Allah akan memberi kepadanya rahmat 10 kali. Selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan susah pun, tapi terlupa. Kena pula roti canai telur 2 biji, teh tarik ke, teh air ke, lupa habis. Kari kambing lah. Lepas tu habis makan tak ada dah, alhamdulillah. Panjang. Kenyang.
Patutnya syukur atas nikmat. Tidak. Allah tak bagi, tak boleh makan, tuan-tuan. Hari ni kawan-kawan kita ramai terlantar di atas katil di hospital. Cuba tengok dia orang makan apa. Kan? Hospital bawa buah apple. Yang sapunya bini dia. Dia tengok dalam hati ngapa kata suap kat aku sikit. Doktor kata tak boleh, buah tu keras. Sebab dia pakai tiup. Macam mana nak bubuh bagi makan buah tu? Dia lihat Allah dah tarik sedikit nikmat. Berpada-pada. Kalau esok dah duduk atas katil dengan tiup, tak boleh kata apa, tuan. Kalau orang tak bagi susu, lapar macam tu lah. Tak boleh jalan, berak di pampers. Kalau kita tak dapat anak yang baik, berkecah di situlah taiknya, busuk dengan kencingnya. Tu Allah bagi azab dunia. Betul, doalah anak-anak supaya menjadi anak soleh. Kurang-kurangnya waktu kita sakit, kita tak minta sakit, tapi Allah nak uji atas diri kita dan kepada anak-anak. Nak jadi anak derhaka ataupun anak soleh. Nak jaga ayah tak? Kita tersebut, tuan-tuan, jangan malu. Kalau dia pegang alat sulit kita, dia cuci alat sulit kita, syukur. Sebab dia anak kita. Kalau orang lain pegang, kita ambil nurse kan. Nurse tu orang luar. Dia cuci kita semua, rasa apa? Tak malu. Mana ada manusia tidak ada perasaan malu? Doa pada Allah SWT, Allahumma afina fi badanina setiap hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, afiatkanlah badan kami. Nah itu. Jadi ayat ini menjelaskan keadaan manusia pada waktu itu, waktu yang penuh kesengsaraan. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Tak boleh lama. Merentah daerah pun tak boleh pula. Boleh tak merentah daerah? Tak boleh. MKN tak bagi. Kalau dia kata bagi, besok dah nak pergi minum kat Melimau. Dekat Lep tu. Apa nama tempat tu? Sedap juga makan pagi-pagi ni. Asyik makan. Tapi Alhamdulillah lah, tak boleh ke merentah daerah pun. Kita duduklah ontok-ontok. Inilah masanya kita nak beramal. Sebab sebelum ni sibuk. Nak pergi sana sini. Okay. Semoga kita semua dalam rahmat dan pemeliharaan Allah Ta'ala. Aquli qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Yang baik daripada Allah, kekurangan adalah kelemahan diri saya sendiri. Aquli qawli hadha astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suna wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.